Siapa lagi baru masuk? Cikgu Hazri lagi. Cikgu Faziah, Cikgu Hazri, Cikgu Jamalia, Cikgu Johana Ria, Cikgu Imiafi, Cikgu Misni, selamat datang. Cikgu Zul, Cikgu Nuraini. Assalamualaikum Puan Siti Nurhaliza. Ya, Waalaikumsalam. Cikgu Sharifah, Assalamualaikum semua. Okey, setakat ni baru yang masuk baru 20 orang. Jadi lebih kurang lagi 12 atau 13 orang lagi. Cikgu jangan lupa isi link kehadiran. Assalamualaikum Kak Fauziana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahniah Kak Fauziana. Terima kasih Hasan. Good job malam. Tahniah Kak Fauziana. Hai Surya. Salam Surya.
Sebelum kita mulakan majlis, ada beberapa pengumuman ya. Mohon rakan-rakan JKMP isi link kehadiran di ruangan chat. Offkan mic sepanjang majlis berlangsung dan mohon kawan-kawan on camera untuk sesi bergambar sebagai kenang-kenangan buat kita semua di akhir slot nanti. Indah berbalah si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha, Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan PPD, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kelang. Yang dihormati pegawai-pegawai SISC Plus, Teknik Vocational PPD Kelang, Encik Muhammad Hafizuddin bin Muzain, Puan Siti Nazura binti Ami, Puan Fauziana binti Deris, Encik Muhammad Kamal bin Sulaiman dan rakan-rakan JKMP yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul di platform Google Meet untuk membincangkan dialog prestasi mata pelajaran Teknik Vocational Daerah Kelang bagi tahun 2021. Tetak buluh, kajang 10, mari jolok, sarang penyengat. Angkat tangan, jari 10, doa di pohon, dia selamat. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Encik Muhammad Fazil bin Mat Samagon untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Segala puji bagi Allah Tuhan, kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta mereka yang mencontohinya hingga hari kiamat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada petang yang penuh barakah ini, kami menadah tangan dan bersyukur kepada kami sehingga kami dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni serta dapat melaksanakan tugas kami di muka bumi ini dan dipohonkan. Jadikanlah dialog prestasi kami ini program yang Engkau redai dan berkati. Ya Latif, Ya Rahman, kurniakanlah kami taufik dan hidayah-Mu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan di dalam penghidupan kami di dunia maupun di akhirat. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa, sentiasa mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan. Ampunilah dosa dan ketelanjuran kami. Jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam redha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Fazil bin Mat Samagon atas bacaan doa itu tadi. Duduk sekawan, gadis jelita, buat santapan untuk pahlawan. Tampillah puan, kami meminta, madah ucapan, kata aluan. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kelang. Dipersilakan. Terima kasih Puan Syamilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih juga kepada pembaca doa kita Encik Muhammad Fazil yang dikasihi Encik Muhammad Hafizuddin bin Muzayyin, Ketua Unit TVET PPD Kelang, Puan Siti Nazura, Puan Fauziana dan Encik Muhammad Kamal iaitu SISC Plus Unit TVET PPD Kelang, guru-guru kanan mata pelajaran bidang teknik dan vocational daerah Kelang. Alhamdulillah. Hari ini bertemu kita lagi dalam DP pula dalam dialog prestasi Unit TVET daerah Kelang. Dialog prestasi inilah medannya untuk kita ber-PLC ataupun Professional Learning Community, berkongsi masalah, berkongsi isu bersama-sama kita mencari intervensi yang paling sesuai, berkongsi amalan terbaik untuk diadaptasi di sekolah masing-masing. Jadi kita ni kerja bukan sendirian, kita sentiasa ada rakan-rakan kita, rakan-rakan seperjuangan kita untuk memberikan kita idea, saranan-saranan yang mungkin dapat memecahkan kebuntuan fikiran. Saya rasa tiap-tiap tahun kalau misal katalah besoknya tu nak exam untuk betulah subjek tuan-tuan dan puan-puan ataupun bila nak keluar result the next day-nya untuk SPM, kita ni tak boleh nak tidur malam. Tiap-tiap tahun itulah dia rutin kita jadi kita asyik lah, susah hati apa benda kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak apalah itu biasalah kerja kita tiap-tiap tahun. Tapi janganlah susah hati sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menghadapi masalah-masalah kerana sudah pastinya kawan-kawan kita yang lain di daerah Kelang ni pun masalahnya lebih kurang sama sahaja. Jadi kita carilah, kita bincanglah dengan rakan-rakan kita untuk kita mencari apakah dia punca masalah itu kalau ada tuan-tuan dan puan-puan telah didedahkan dengan kuadran penyelesaian masalah, saya rasa itu salah satulah daripada tool ataupun salah satu daripada kaedah untuk kita membuat penyelesaian masalah Jadi saya amat bersyukurlah kerana guru-guru dalam bidang TVET ni sebenarnya memang
macam tuan-tuan dan puan-puan memang sentiasa mencari jalan untuk mempertingkatkan kemahiran tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam sibuk tuan-tuan dan puan-puan pagi tadi PDPR pun tuan-tuan dan puan-puan masih lagi berupaya untuk hadir dalam sesi dialog prestasi ini, alhamdulillah. Jadi dan kita juga itulah dia apabila kita berdialog ataupun bermesyuarat dalam talian ini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu untuk nak travel jauh mungkin ke PPD ataupun ke sekolah lain untuk bermesyuarat secara fizikal dan mungkin ada juga rakan-rakan kita, terima kasih kerana mengingatkan saya hari ini kita sebenarnya kena kalau yang perempuan lah pakai tudung biru, yang lelaki pakai baju biru untuk menimbulkan kesepakatan, kesepaduan dalam kalangan GKMP TVET alhamdulillah. Jadi dalam SPM sudah pastilah BM lah bahasa Melayu menjadi satu subjek yang sangat penting di samping sejarah. Tetapi jangan pula dikesampingkan kepentingan TVET ini kerana pendidikan teknik dan vokasional ni juga melahirkan anak-anak murid kita, melahirkan individu-individu yang mahir dalam kemahiran teknikal. Kalau kita lihat dalam STEM pun telah diperluaskan dalam aliran STEM ini. Jadi TVET ni sebenarnya dia melengkapi lah murid-murid kita dengan ilmu pengetahuan, bukan saja dalam bidang akademik tapi kemahiran teknikal untuk mengendalikan sesuatu peralatan contoh macam katalah sendiri ketanda lah dia ada macam-macam dia kan dengan kalau misal katalah kimpalan ke kan, jadi ada pelbagai peralatan yang perlu anak-anak ini mahir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan lah sebagai guru-guru GKMP TVET menarik minat anak-anak murid kita supaya mereka boleh menyertai bidang TVET ini. Okey. Jadi saya rasa anak-anak ni mungkin dia yang mana yang cemerlang dari dalam bidang akademik, tak apalah dia nak terus pergi ke bidang akademik tetapi anak-anak yang kurang menyerlah ni pun tak perlu risaulah, tak perlu putus asa, tak perlu sedih selepas tingkatan 3 kerana mereka juga mampu mendapat keputusan yang cemerlang nanti di ketika SPM. Jadi mereka menebus mungkin kesilapan mereka di tingkatan 3 ambil peluang dalam bidang TVET ni untuk melengkapkan diri dengan ilmu kemahiran yang ada Okey, jadi saya rasa saya tak nak bercakap panjang, cuma saya nak inilah aspirasi sektor pembelajaran ni sebenarnya melibatkan beberapa strategi lah untuk mempertingkatkan prestasi. Jadi antara strategi kami ialah memperkasakan kebat. Sebab saya lihat dia kalau misal dalam peperiksaan macam semalam kami dialog prestasi pendidikan Islam untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 dan dari segi subjek lain seperti sejarah juga kebat ini banyak membantu anak-anak murid kita dalam meningkatkan dia orang punya markah untuk memberi mereka lulus layak mendapat sijil lah kalau dalam sejarah. Jadi dalam tu juga ada pedagogi pembelajaran terbeza. Kerana anak-anak kita ni biasalah mereka ni ada yang cepat faham cepat sangat sekali je kita sebut dah faham, tapi ada yang mungkin memerlukan pemahaman ataupun penerangan yang berulang-ulang kali. Jadi perbezaan kadar pemahaman ini mungkinlah dia pelbagailah sebabnya, puncanya kan. Yang itulah kita nak carikan punca akar itu. Akarnya, isu akarnya apa jadi perbezaan kadang-kadang kadar pemahaman ni dari segi katalah latar belakang budaya yang berbeza minat mereka berbeza, kebolehan dia berbahasa pun berbeza Kadang-kadang di rumah katalah berbahasa bahasa Cina, bahasa Tamil ataupun bahasa Jawa maklumlah orang Kelang kan. Jadi di sekolah pula berbahasa Melayu. Jadi mungkin kebolehan itu menyebabkan
kebolehan yang berbeza itu menyebabkan pemahaman dia itu kadar pemahaman yang berbeza ya. Dalam kalangan anak kita pun ya, kita cakap bahasa yang sama pun ya, ada yang cepat faham, ada yang lambat faham. Jadi begitulah ya, apatah lagi dalam satu kelas yang tuan-tuan ajar mungkin seramai katalah 20 orang, 40 orang ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebagai guru kanan mata pelajaran, sentiasalah, ingatkanlah guru-guru kita sentiasa mencongkil kekuatan atau kelebihan dan juga di samping itu melihat kekurangan anak-anak murid ini. Jadi anak-anak murid yang lemah atau halus ni, harapan lulus tu ya, memang memerlukan perhatian dan bantuan yang lebih untuk mempertingkatkan prestasi mereka. Jadi saya rasa mungkin ada subjek-subjek TVET yang kerja khususnya memainkan peranan besar dalam pemberatan markah dalam SPM. Jadi yang itu yang menyebabkan ramai anak-anak kita boleh lulus dalam bidang TVET. Jadi untuk tahun ini anak-anak kita lebih banyak ber-PDPR, itu pun satu cabaran yang sangat hebat kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, mengajar secara dalam dan luar talian. Kalau nak bersemuka pun susah sangat kita nak engage dia, apatah lagi apabila secara di luar talian yang di luar jangkauan kita. Jadi carilah jalan supaya anak-anak ni berminat untuk mengikuti kelas. Jadi saya rasa mungkin dari segi kemahiran itu agak payah tuan-tuan dan puan-puan nak memberikan kemahiran kepada anak-anak murid ini, especially secara online ya. Jadi tak apa tuan-tuan dan puan-puan, cari je lah jalan macam mana kita sentiasa berusaha, jangan putus asa. Orang kata kalau misal orang yang berjaya pun biasanya mereka tu sebenarnya dah gagal beberapa kali sebelumnya. Kita je yang tak nampak kegagalan mereka tapi kita dan kita tak nampak mereka bangkit balik kemudian mungkin jatuh bangun itu kita tak nampak. Jadi kita hanya nampak kejayaan mereka. Jadi kita sebagai GKMP tuan-tuan dan puan-puan sebagai penyokong lah kepada anak-anak buah tuan-tuan dan puan-puan untuk menyokong guru-guru dan juga untuk membantu murid-murid. Akhir kalam kepada semua GKMP, terima kasih kerana hadir hari ini dan saya rasa saya ingin mengucapkan tahniah lah kepada panitia yang berjaya meningkatkan kadar peratus lulus SPM 2020. Jadi kepada yang merosot tu macam saya kata tadi, jangan putus asa tahun ni mungkin orang lain berjaya tahun depan insya-Allah mana tahu kita pula berjaya dapat 100% ke apa kan. Jadi selamat berdialog prestasi dan semoga perkongsian rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini membawa manfaat yang terbaik untuk guru-guru dan murid-murid daerah Kelang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak-banyak Puan Syamila. Sama-sama Puan Saadah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Saadah binti Kasiran atas ucapan itu tadi. Majlis seterusnya akan dikelolakan oleh Encik Hafizuddin bin Muzain. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Syamila. Dengar suara saya dengan jelas boleh okey? Dengar. Terkejut pula saya tiba-tiba pula dia tengah menjawab mesej apa semua ni. Okey. Sebab dia dah penat tadi. Pagi tadi jadi pengerusi majlis macam YB tau kalau you all nampak Kamal Allah Akbar. Betul. PPD. Allah Akbar. Cuba buat yang terbaik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam penuh ukhuwah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Cikgu Syamila lagi sekali selaku pengacara majlis. Terima kasih pada Puan Saadah, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran yang memang bagi saya seorang ketua yang baik, yang banyak membantu, yang banyak memudahkan tugas, yang menjadi inspirasi kami semua sebenarnya tuan-tuan. Dan juga terima kasih pada jawatan kuasa TVET yang diketuai oleh saudara Hassan yang memang bagi saya bertungkus lumus cuba membuat yang terbaik dalam apa jua situasi, walaupun dimaklumkan dalam kadar last minute macam ni, saya tengok persiapannya cukup hebat pada hari ini. Jadi
dan semua rakan-rakan JKMP yang lain, dan tak lupa pada rakan-rakan SIC yang barulah. Alhamdulillah dah ada kawan dah. Kalau tak selama ni saya seorang. Kadang-kadang tak menang tangan. Jadi alhamdulillah bila dah masuk ni agihan tugas bukan menunjukkan saya ni ketua unit yang suka mengarah, tidak, tetapi ini adalah satu agihan tugas dan saya yakin rakan-rakan yang masuk ni pun faham tanggungjawab masing-masing, dan setakat ni bagi saya komitmen yang diberi adalah 100%. Macam tuan-tuan JKMP Tibet pun sama. Jadi pada platform yang ada ini, sebelum saya serahkan untuk bagi saya ruang sikit untuk yang pertama, izinkan saya kenalkan dulu rakan-rakan saya ini. Mungkin saya boleh beri ruang sebelum mereka kendalikan ni, bagi saya sebut nama ataupun saya rasa seorang-seorang lah kenalkan diri dulu dalam tempoh 1 atau 2 minit. Boleh ya? Boleh Syamilah ya? Boleh, okey. Saya persilakan mungkin yang pertama mana saya silakan Puan Fauziana dulu. Silakan Puan Fauziana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kelang bagi sektor pembelajaran. Okey, yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan SC Plus, okey, dan juga rakan-rakan JKMP sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu kita pada hari ini ya dalam sesi dialog prestasi ya bagi memantapkan lagi ya mata pelajaran TVET daerah Kelang. Okey, saya rasa semua sebelum ni pun dah kenal, okey, dalam JKMP TVET juga ya. Nama saya Fauzihana binti Deris. Okey, sebelum ni saya bertugas di SMK Penamaran Jaya selama 20 tahun dan saya menjadi JKMP di SMK Lasal lebih kurang 11 bulan. Kemudian rezeki mungkin alhamdulillah ya, rezeki alhamdulillah saya telah dilantik sebagai SISC Plus TVET di PPD Kelang. Okey, semoga kita semua dapat bekerjasama yang erat ya bagi memantapkan lagi bidang TVET daerah Kelang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Fauzihana. Kami panggil Kak Hana lah ni dalam SIC ni. Yang paling tua ya? Paling tua. Untuk makluman lah, sebelum ni saya yang paling muda. Ni bila dah masuk ada seorang sahabat ni, dia yang paling muda di kalangan SIC di Kelang ni. Tapi tak apa, kita teruskan dulu. Yang kedua silakan Puan Siti Nazura. Terima kasih Cik Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Yang berusaha Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Kelang. Yang berusaha Encik Muhammad Hafizuddin bin Muzayin, Ketua Unit SISC Plus TVET. Barisan SISC Plus TVET iaitu Puan Fauzihana binti Deris dan Encik Muhammad Kamal bin Sulaiman. Barisan AJK, Jawatan Kuasa JKMP TVET. Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran. Serta semua yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya rasa dah ramai yang kenal saya kerana sebelum ini saya juga ialah seorang guru kanan mata pelajaran di SMK Tinggi Kelang selama hampir 3 tahun. Alhamdulillah, tahun ketiga saya. Pengalaman saya dalam dunia pendidikan ini hampir 20 tahun. Ini ialah tempat keempat saya untuk bertugas. Sebelum tu di SMK Datuk Lela Pahlawan. Kemudian mengikut suami ke SMK Meru Kelang. Kemudian dinaikkan pangkat sebagai guru kanan mata pelajaran di high school. Dan sekarang rezeki saya dapat bertugas bersama-sama PPD Kelang. Ya. Terima kasih atas komitmen semua. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Puan Nazura. Puan Nazura. Saya ni pun kadang-kadang terlupa nama dah ni. Dia bila dah petang ni dia tuan-tuan macam semalam saya lah sesi saya daripada pagi. Kami semua sama. Sampai ke malam sebenarnya penuh dengan meet. Jadi kadang-kadang dia kadang-kadang fokus tu hilang sikit lah. Minta maaf sangat. Tapi insyaAllah masih lagi berada pada hari ini. Kita bersama-sama insyaAllah. Okey, yang terakhir seorang lagi jawatan kuasa TVET sekarang ni yang diiktiraf sebagai yang termuda lah. Yang termuda. Silakan Cik Kamal, silakan. Okey, baik, terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang yang berusaha Timbalan PPD Sektor Pembelajaran Puan Saadah binti Kasiran, yang dihormati Ketua Unit TVET Encik Muhammad Hafizuddin bin Muzayyin, rakan-rakan di SIC Plus TVET. Salam perkenalan juga kepada pengerusi Jawatan Kuasa TVET Cikgu Hassan, Barisan Jawatan Kuasa TVET Daerah Kelang, pengerusi majlis kita petang ini Cikgu Syarmila. Okey, Cikgu Syarmila binti, saya tak perasan ni. Okey, salam perkenalan Cikgu Syarmila. Okey. Semua guru-guru kanan mata pelajaran dan semua hadirin yang hadir pada petang ini. Jadi seperti mana yang diperkenalkanlah sebelum ini, saya bernama Muhammad Kamal bin Sulaiman. Sebelum ini mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Meru selama lebih kurang 17 tahun di sana. Sebelum ini saya mengajar subjek grafik komunikasi teknikal ataupun dikenali dulu sebagai lukisan kejuruteraan lah. Jadi dah lebih daripada 17 tahun mengajar subjek grafik komunikasi teknikal ataupun lukisan kejuruteraan. Dan ini adalah pengalaman saya yang pertama di SIC Plus, apabila mendapat kenaikan pangkat di ke PPD Kelang, memegang jawatan pegawai SIC Plus. Jadi saya mohon kepada semua rakan-rakan yang ada di dalam sesi kita pada petang ini untuk kita sama-sama bekerjasama bagi memantapkan lagi prestasi terutamanya mata pelajaran TVET Daerah Kelang, insya-Allah. Dan macam Encik Hafizuddin cakap tadi lah, antara yang termuda Encik Hafiz. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi. Saya serahkan kembali kepada Encik Hafiz. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Itulah tadi ketiga-tiga rakan saya yang baru yang insyaAllah kita akan bersama-sama sesuaikan dengan hashtag yang selalu saya sebut, Perkasakan TVET Kelang. Saya yakin JKMP saya pun bersama-sama, saya yakin Puan Saadah pun bersama-sama dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran JKMP yang baru. Sebenarnya kita tak sempat lagi kenalkan mungkin yang sebelum ni. Tapi nanti ruang ni kita akan beri masa CPD nantilah, kita akan buat satu CPD, kita akan bagi ruang ni pada Hassan dan tim dia untuk memperkenalkan JKMP yang baru, untuk meraihkan JKMP yang berpindah, yang naik pangkat dan sebagainya. Jadi yang baru ni saya lalukan juga Haji Rizwan daripada SMK Jalan Kebun, dan juga di College Vocational yang menggantikan tempat Puan Martini, pos ni iaitu Encik Misni, Ketua Jabatan Teknologi Mekanikal dan Pembuatan. Selamat datang pada JKMP TVET. Kalau ada lagi tak yang saya tertinggal Gagak Syamila yang baru? Yang lain kita sempat jumpa kan hari tu masa di ni kan? Kan? Waktu baru kita sempat jumpa masa CPD 1 bulan 4 hari tu. Tak apa, yang saya sebut ni yang kita tak sempat jumpa. Maksudnya yang barulah yang kita akan ambil ruang mungkin nanti masa CPD nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini insyaAllah selepas ni akan ada slot DP SPM mata pelajaran TVET, DP PBD mata pelajaran TVET. Saya dah pesan dah pada sahabat-sahabat saya ni, slide-nya jangan banyak-banyak. Nanti kalau tak dia boleh bawa sampai ke 2 hari. Dia kami ni kalau di SPB ni dia pernah meeting daripada tengah hari sampai ke lepas isyak, pernah. Jadi kalau boleh kita nak elakkan yang tu, tak nak. Biar sampai petang ni kita pun cantik kan, kalau sebelum masa tu kita dah boleh habiskan, Alhamdulillah cantik. Jadi begitu juga yang di akhirnya nanti ada taklimat maklum balas daripada sahabat saya juga yang akan menyampaikan yang mana tuan-tuan perlu buat apa untuk maklum balas itu dan kembalikan dalam tempoh yang mana dia akan maklumkanlah nanti. Dan yang satu lagi saya nak maklumkan tentang coaching dan mentoring. Jadi coaching dan mentoring ni sebenarnya tahun lepas saya dah cuba dah kali pertama bersama dengan rakan-rakan JKMP. Alhamdulillah 2-3 orang saya sempat jumpa. Terima kasih yang banyak memberikan kerjasama. Jadi pada tahun ini dengan bantuan daripada rakan-rakan yang baru SIC ni, insyaAllah kita akan teruskan tugas sebagai coaching dan mentoring ni, yang mana tugas ini adalah tugas hakiki kami sebagai SIC yang kena laksanakan, yang mana kita mensasarkan adalah MLT. MLT ni Middle Leader Team,
Indian leadership ni kalau ikutkan pada yang telah disarankan adalah di kalangan guru kanan mata pelajaran. Sebab kita pun akui macam saya mungkin bukan option ni, tetapi kita banyak akan lebih berkongsi tentang approach berbanding tentang konten. Tetapi kalau ada yang boleh berkongsi konten, alhamdulillah. Sebab tu untuk SIC yang baru ni memang kita memerlukan konten lah. Boleh bantu dari segi itulah, sepatutnya mungkin kepakaran Zura dari segi akaun, kepakaran Puan Fauzihana dari segi RBT, kepakaran Kamal dari segi GKT. Jadi maksudnya masing-masing ada kepakaran konten yang mana itu adalah perkara nombor 2. Yang pertama adalah approach. Jadi sekarang ni untuk konsep MLT ni tahun ni telah disenaraikan beberapa sekolah sebenarnya. Bila kita dah senaraikan sekolah, maksudnya akan ada di kalangan rakan-rakan JKMP lah nanti yang akan kami hubungi untuk kita perkemaskan dari segi gerak kerja, yang mana kami akan melihat pada beberapa perkara. Yang pertama, SKPMG tu rakan-rakan JKMP lah, yang MLT tadi itulah. Dan yang kedua adalah markah pelajar yang melibatkan peperiksaan sekiranya ada. Maksudnya dua perkara ini dah penting. Lepas tu bila kita dah ada MLT, secara tak langsung kita akan ada coaching. Coaching ni maksudnya guru-guru yang akan dibimbing dan dicerap oleh MLT pula. Pun perkara yang sama juga yang kita akan lihat, iaitu SKPMG tu dan juga markah pelajar kelas coaching tersebut. Maksudnya perkara inilah secara ringkasnya lah. Nanti akan lebih diperdalamkan, diperhalusi oleh rakan-rakan SIC masa PM tuan-tuan dan puan-puan nanti. Jadi saya mengharapkan sangat kerjasama daripada semua JKMP untuk sama-sama kita saling mudah memudahkan. InsyaAllah kalau kita mudahkan kerja orang, insyaAllah kerja kita pun akan dimudahkan oleh Allah SWT. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir saya cuma nak mengingatkan new norm ni, satu benda yang kita kena lalui. Saya pun sebenarnya dapat satu jemputan untuk pada petang ini juga pada masa yang sama ni kita ada satu lagi meet, jadi saya kena buka 2 gadget lah. Begitu juga saya yakin pada rakan-rakan yang lain pun situasi yang hampir sama. Jadi saya rasa tanpa buang masa lagi, jam dah cecah pukul 3 dah. Kita ada lebih kurang dalam 1 jam 30 minit. Saya pun dah maklumkan pada Hassan, kita akan cuba menggunakan masa yang ada ni sebaik-baiknya. Jadi saya persilakan terus pada sahabat saya yang insyaAllah akan menyampaikan slide untuk dialog prestasi mata pelajaran TVET SPM 2020. Silakan Puan Azura, silakan. Terima kasih Cik Hafiz. Baik, saya mohon izin untuk tayangkan slide ya. Okey, saya rasa semua nampak slide saya. Betul tak? Semua nampak slide saya ya? Baik. Kita teruskan. Pada hari ini kita akan adakan dialog prestasi SPM 2020 dan juga penetapan KPI 2021 bagi mata pelajaran teknik dan vocational daerah Kelang. Baik, saya akan bentangkan analisis pencapaian SPM 2018 hingga 2020. Bagi semua mata pelajaran unit TVET daerah Kelang ya. Baik. Bagi perniagaan, apa yang kita dapat lihat di sini, peratus lulus pada tahun 2020 berbanding 2019 kita nampak penurunan sebanyak 0.57. Manakala bagi grade purata mata pelajaran ada peningkatan, alhamdulillah sebanyak 0.05%. Bagi prinsip perakaunan pula berlaku penurunan sebanyak 0.82% dan juga penurunan daripada segi grade purata mata pelajaran iaitu sebanyak 0.18%. Untuk sains komputer pula, alhamdulillah kita berjaya mencapai pencapaian lulus maksimum iaitu 100%. Dan di sini kita lihat ada peningkatan sebanyak 0.18.
peratus ya berbanding 2019. Tetapi untuk grade purata mata pelajaran kita telah menurun sebanyak 0.01%. Dengar tak suara saya sebab rumah saya tengah hujan lebat? Dengar ya? Alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Baik, untuk sains rumah tangga kita lihat di sini juga berlaku penurunan ya peratus lulus iaitu 0.02 dan grade purata mata pelajaran juga menurun sebanyak 0.11 ya. Pertanian alhamdulillah kita mengekalkan 100% dari tahun 2018 2019 kita turun, kemudian pada tahun lalu kita berjaya ya mendapat 100% lulus dengan peningkatan 2.54. Tetapi grade purata mata pelajaran menurun sebanyak 0.11. Untuk JKT alhamdulillah sebanyak 3 tahun berturut-turut kita kekal lulus 100%. Tetapi dari segi grade purata mata pelajaran, kita telah menurun sebanyak 0.79%. Untuk reka cipta, di sini kita lihat ya penurunan sebanyak 3.67. Begitu juga dengan grade purata mata pelajaran, penurunan sebanyak 0.58. Baik, saya teruskan dengan pembinaan domestik. Untuk peratus lulus, kita kekal 100%. Selama 2018, 19, 2020. Kemudian ya untuk grade purata mata pelajaran di sini berlaku penurunan ya sebanyak 0.17. Landscape dan nursery pula sama ya 100% ya untuk lulus alhamdulillah. Tapi untuk grade purata mata pelajaran di sini kita lihat telah berlaku penurunan juga iaitu 0.08%. Baik, untuk seni reka tanda kekal 100%. Tetapi grade purata mata pelajaran kita lihat juga telah berkurang sebanyak 0.27%. Dan yang terakhir produksi multimedia kita kekal 100%. Dan alhamdulillah grade purata mata pelajaran meningkat sebanyak 0.14%. Baik, ini ialah markah ya. Keputusan analisis pencapaian SPM dari tahun 2018 hingga 2020 ya untuk unit kita lah TVET, TMK ya. Baik, saya teruskan. Di sini kita dapat lihat grade purata mata pelajaran fokus. Saya tahu ya ramai yang mungkin tanya, kenapa tak semua mata pelajaran keluar di sini? Yang ada cuma prinsip perakaunan, perniagaan dan sains komputer. Untuk makluman semua, kita pilih sekolah mata pelajaran fokus ini sebenarnya berdasarkan jumlah calon yang mengambil mata pelajaran ini yang ramai ya. Jadi disebabkan itu maka mata pelajaran ini dipilih sebagai mata pelajaran fokus ya. Baik, kita lihat ya dari untuk mata pelajaran prinsip perakaunan untuk ini ialah apa? Grade purata mata pelajaran ya. Grade purata ni kita lihat dari tahun ke tahun 2018 hingga 2020 di sini meningkat. Maksudnya di sini grade purata kita merosot ya. Jadi kita perlu buat sesuatu lah. Untuk perniagaan pada tahun 2020 kita lihat di sini grade purata itu menurun. Maksudnya berlaku peningkatan untuk grade purata. InsyaAllah kita akan cuba kekalkan momentum ya. Dan untuk sains komputer pula, bagi grade purata mata pelajaran, kita lihat juga di sini adalah meningkat ya. Meningkat maksudnya kita perlu berbuat sesuatu supaya grade purata kita tidak merosot. Terus merosot beginilah. Baik, saya teruskan untuk peratus mata pelajaran fokus ya untuk prinsip perakaunan. Di sini kita lihat ya berlaku penurunan dari 2018 sehingga 2020 berlaku penurunan, kemerosotan di sini. Maksudnya kita kena berbuat sesuatu. Perniagaan pun sama dari segi peratus ya lulus tu juga menurun. Jadi kita perlu berbuat sesuatu. Manakala sains komputer kita perlu kekalkan momentum ya 100% ni. Jadi mungkin kita ada strategi untuk berbuat sesuatu supaya dapat kekal
Untuk sains komputer tu 100%. Baik, saya kongsikan pula penetapan KPI 2021 ya di peringkat PPD ya. Kalau boleh di peringkat sekolah pun kita menyasarkan yang lebih kurang sama ya. Kecuali ada justifikasi tertentu lah ya di peringkat sekolah. Baik, untuk perniagaan pada tahun ini kita sasarkan lulus sebanyak 91% keseluruhan ya. Dan juga KPI, jadi kita sasarkan sebanyak 6.33. Untuk prinsip perakaunan, kita sasarkan 93%. InsyaAllah, grade purata mata pelajaran pula 4.75. Sains komputer, kita kekal ya, kita nak kekal 100%. Dan untuk grade purata mata pelajaran, kita sasarkan 4.18% ya. Saya rumah tangga, kita sasarkan 100%. Mudah-mudahan ya. Dan juga grade purata mata pelajaran 5.22. Bagi pertanian kita nak kekal 100%. Dan untuk grade purata 5.20. Untuk JKT kekal 100%. Dan grade purata mata pelajaran adalah sebanyak 5.16%. Bagi reka cipta, kita tingkatkan peratus sebanyak 98%. Kita sasarkan. Dan untuk grade purata mata pelajaran 4.98. Pembinaan domestik kita kekalkan 100%. Dan untuk grade purata mata pelajaran, kita tingkatkan ke 2.86. Ya, landscape dan nursery kita kekalkan juga 100%. Dan untuk KPI bagi grade purata mata pelajaran 3.22. Seni reka tanda kekalkan 100%. Grade purata mata pelajaran 3.5. Dan yang terakhir produksi multimedia kita kekalkan 100%. Dan grade purata mata pelajaran adalah kita sasarkan sebanyak 4.54. Ini ialah penetapan KPI. Jadi saya harap semua rakan-rakan yang hadir pada hari ini boleh ambil maklum ya tentang perkara ini. Baik, saya teruskan. Baik ya. Yang ini kita perlukan maklum balas nanti ya. Baik. Di peringkat sekolah sebenarnya strategi kita dah ada ya. Di peringkat sekolah strategi sudah ada di mana kita telah terjemahkan. Di mana kita terjemahkan strategi ini untuk 2020 hingga 2025 ni. 2021 hingga 2025. Kita telah terjemahkan dalam PSO. Betul? Saya percaya semua pun telah buat PSO, dah selesai. Dari situ kita dah nampak strategi-strategi yang kita nak buat pada peringkat sekolah ya. Baik, daripada data SPM 2020. Ya, daripada data SPM 2020, saya percaya ya semua tuan-tuan dan puan-puan telah keluarkan isu ya. Apa isunya? Kita dah keluarkan dari data itu. Kita dah rungkaikan isu dan saya juga percaya semua telah pun membuat intervensi iaitu apa? Cadangan, program-program apa, aktiviti-aktiviti apa yang kita nak jalankan di peringkat sekolah. Jadi saya percaya juga tuan-tuan dan puan-puan telah pun membincangkan perkara ini bersama-sama ketua panitia dan telah dibentangkan kepada pengetua sekolah. Dan saya percaya program-program yang tuan-tuan yang telah rancang telah pun berjalan ya, ada yang berjalan. Baik, saya teruskan. Ada soalan ke? Tak ada kan? Okay, saya teruskan. Okay. Jadi program-program, alamak dia pergi jauh ya, sekejap. Sabar-sabar dia nak habiskan. Okay. Baik. Jadi program-program intervensi yang tuan-tuan dan puan-puan yang dah rancang itu sebenarnya sebaik-baiknya kita sesuaikan ya dengan keadaan kita sekarang,
di mana murid-murid belajar di rumah ya, PDPR. Macam bagaimana kita nak sesuaikan, bagaimana kita nak jalankan program-program yang kita rancang dan perlu ada rancangan plan contingency ya, supaya program-program yang kita rancang itu boleh berjalan, boleh bergerak dan ada kesinambungan. Ya, boleh ya tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa semua dah mahir ni, tak ada masalah. Betul tak? Ada ramai juga JKMP yang sangat senior di sini. Yang baru-baru pun saya lihat sangat bersemangat. InsyaAllah tak ada masalah. Baik, yang terakhir dari saya. Ya, saya nak ingatkan, saya nak maklumkan lagi sekali. Saya ialah pegawai meja bagi mata pelajaran prinsip perakaunan, perniagaan, pertanian, reka cipta dan sains rumah tangga. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana mendengar. Saya kembalikan kepada tuan moderator. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Nazura. Pembentangan yang bagi saya ringkas dan jelas. Jika ada sebarang respon ke daripada rakan-rakan JKMP, ada yang nak bagi input ke apa ke, boleh angkat tangan, silakan. Saya difahamkan juga hari ini ada wakil. Saya lupa lalukan tadi, wakil daripada ada beberapa JKMP kita yang dapat bersama-sama dan dia menghantar wakil. Dan juga ada JKMP yang tempatnya belum lagi diisi. Maksudnya dah bergerak dan sebagainya pun ada hantar wakil. Betul-betul ya Cikgu Nazura ya? Betul lah. Betul, okey. Jadi ada sebarang respon ke berkaitan dengan yang tadi itu? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, KPI yang ada itu adalah KPI kami di PPD, yang mana tuan-tuan di sekolah boleh jadikan sebagai satu benchmark. Ada sekolah yang saya yakin dia berada yang lagi bagus daripada KPI yang ada itu, alhamdulillah, cantik. Tapi ada sekolah yang berada di bawah par, yang tu kena jadikan benchmark lah. Kalau dapat jadikan benchmark yang telah dipaparkan tadi, KPI sebagai untuk sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Nanti yang Puan Nazura nyatakan tadi itu, untuk DP ni kita perlu ada maklum balas. Jadi nanti Cik Kamal akan sentuh tentang maklum balas yang tuan-tuan dan puan-puan perlu selesaikan nanti di penghujung slot nanti. Boleh ya? Jika tak ada apa-apa, saya pergi kepada slot yang kedua, boleh ke? Kalau boleh ke kalau respon di chat lah. Saya nak tengok, kalau boleh tulis boleh. Jadi saya tahulah maksud tuan-tuan puan-puan masih ada lagi ni petang-petang ni nak ujian ni, risau juga ni. Yelah, sambil dengar mungkin ada yang boleh sambil boleh, tak ada masalah nak goreng pisang ke apa ke, boleh, tak ada masalah, don't worry. Tapi telinga tu dipinjamkan di sini. Cantik. Okay, alhamdulillah 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang ada, okey lah tu. Maksudnya ada, alhamdulillah, boleh bos. Janganlah panggil bos segan. Allahu Akbar. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, okey, boleh, terima kasih cikgu-cikgu yang respon. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, izinkan kita pergi kepada slot yang kedua. Untuk makluman, sebenarnya banyak unit yang dia pecahkan. Maksudnya DP mata pelajaran SPM lain, untuk DP PBD lain, tetapi kami mengambil pendekatan setelah berbincang bersama kita semua sebab kita faham. Bukan setakat kami je sebenarnya, ada kekangan masa yang agak terhad ni. Tuan-tuan dan puan-puan pun lebih-lebih lagi dengan PDPR dan sebagainya. Lagilah banyak. Jadi kita ambil ruang masa yang ada ni untuk kita sekalikan. Jadi nanti masa SPL KPM nanti, untuk makluman sebenarnya dia akan ada 2 sebenarnya nanti. Maksudnya satu untuk DP SPM, satu lagi akan untuk DP PBD. Maksudnya kita dah pecahkan 2 di situ. Ya. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, terima kasih Puan Siti Nazura lagi sekali. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan untuk DP slot yang kedua, DP PBD yang kita fokuskan pada mata pelajaran RBT. Yang dia akan sentuh juga PBD secara umum dan sebagainya. Dia akan berkongsi beberapa pengalaman dia sebagai beliau ni sebagai JUK, maksudnya pengalaman cukup besar dalam PBD ini. Jadi saya persilakan Puan Fauzihana binti Idris untuk meneruskan slot yang kedua ini. Silakan Puan. Okey, terima kasih Cik Hafizuddin. Okey, saya Sama-sama. mohon kongsi slide saya.
Okey, boleh nampak start saya? Sekejap ya, saya ni. Ya, nampak. Okey. Kita teruskan dengan slot PBD, ya, slot yang kedua PBD. Saya rasa rakan-rakan JKMP semua semua telah sedia maklum yang bahawasanya PBD ni adalah bermaksud pentaksiran yang berterusan dalam sesi PDPC bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Jadi bermaksud prosesnya adalah berterusan. Ya, sepanjang kita melaksanakan PDPC secara bersemuka dan juga PDPR, bermaksud PBD ni berjalan selari, ya, berterusan proses ni. Okey, jadi KPI peringkat daerah, ya, peringkat daerah murid perlulah mencapai sekurang-kurangnya TP3. Kan, itu KPI peringkat daerah. Tapi di sini saya kongsikan ya data, ya, bentangkan data analisa PBD bagi separuh tahun 2021 yang telah kita peroleh. Ini analisa data peringkat daerah ya. Okey, kita tengok dulu mata pelajaran TVET yang terlibat. Yang pertama di sini adalah bagi subjek perniagaan, ya, bagi murid tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kita fokus kepada yang capai TP1 dan TP2 ni. Ya, kalau lihat di sini jumlah dia seramai 605 ya, yang di bawah ni 605 orang yang masih belum mencapai TP3. Ya. Dan di sini juga di bahagian hujung sekali cikgu lihat data tu sebelah kanan ada yang masih belum ditaksir iaitu seramai 17 orang. Jadi ini sebenarnya perlu dibuat justifikasi ni ya. Kenapa murid-murid ni belum ditaksir dan sekiranya di hujung nanti pentaksiran, okey, data yang dihantar jika ada murid yang mencapai TP1 dan TP2 juga diperlu buat justifikasi kenapa murid tersebut tidak mencapai TP hanya mencapai TP1 dan TP2. Perlu ada justifikasinya ya. Dan yang belum ditaksir ni lah terutamanya ya. Perlu ada ya. Okey. Okey, seterusnya mata pelajaran prinsip akaun ya, yang mencapai TP1, TP2 jumlah seramai 166 orang ya, daripada jumlah calon jumlah murid seramai 4,844. So 3.43% lah saya rasa ini boleh dicapai ya, dibantu untuk menaikkan ya capaian TP. Cuma fokus kepada yang tidak ditaksir ni ada 3 orang tingkatan 5 ni ya. Tingkatan 5 ada 3 orang yang masih belum ditaksir. Dan bagi mata pelajaran sains rumah tangga ya, murid seramai 948 orang dan yang mencapai TP1 dan TP2 seramai 70 orang ya. Jadi peratus 7.38% dan ada seramai 6 orang murid ya. Tingkatan 4, tingkatan 4 2 orang dan tingkatan 5 4 orang yang tidak ditaksir. Jadi kena ada justifikasinya ni kenapa murid tersebut tidak ditaksir ya. Okey. Kemudian yang keempat mata pelajaran sains komputer ya. Murid seramai 1,188 orang di daerah Kelang ni. Okey. Yang mencapai TP1, TP2 ada 77 orang ya. 77 orang tingkatan 4 dan 5 lah ya. Dan peratus sebanyak 6.48% dan ada juga yang masih belum ditaksir seramai 3 orang. Okey, seterusnya bagi subjek lanskap dan nursery, okey. Semua dah mencapai TP3 dan ke atas. Okey. Tiada yang tidak ditaksir. Okey, tanya. Kemudian mata pelajaran reka cipta. Ya, calon 151 orang dan ada 23 orang calon daripada tingkatan 4 dan 5 ni yang mencapai TP1 dan TP2. Yang tidak ditaksir tiada ya. Jadi harap boleh tingkatkanlah pencapaian TP ni ya, murid-murid ni.
Kemudian pembinaan domestik. Okey, TP1 ada 2 orang, 47 orang calon sahaja. Okey, kemudian jadi 2 orang sahaja, ya, tidak ditaksir seorang. Ini perlu dijustifikasikan lah, ya, kenapa tidak ditaksir ni. Okey, kemudian produksi reka bentuk. Calon murid seramai 48 orang. Okey, semua telah capai TP3 dan ke atas, mungkin boleh ditingkatkan lagi tahap penguasaan murid-murid tersebut, ya. Tapi ada yang tidak ditaksir ni, seramai 3 orang ni. Ya, jadi perlu dibuat justifikasi. Dan mata pelajaran pertanian. Okey, semua calon telah mencapai, semua murid telah mencapai TP3 ke atas, ya. Dan tiada yang tidak ditaksir. Seterusnya, okey, mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okey, ini tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey, calon seramai 33,117 orang. Ramai ni calon, ya. Jadi di sini yang capai TP1 dan TP2, ya, jumlah 5,422 orang ni lagi yang perlu dibantu, ya, dengan peratusan 16.37%, dan yang tidak ditaksir ada seramai 198 orang. Ya. Tingkatan 3 paling ramai ni, 131 orang. Ya. Okey. Harap semua rakan-rakan JKMP kena beri perhatian lah, ya, sebab ini merupakan data yang paling tinggi ni, ya, dalam banyak-banyak subjek TVET. Dan mata pelajaran asas sains komputer. Okey, murid terdiri daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Ada seramai 3,178 orang murid, di mana yang mencapai TP1 dan 2, 88 orang dan peratusan 2.77%, ya. Ada tingkatan 1 sahaja, ya, ada seorang murid yang tidak ditaksir ni. Okey, jadi sekolah-sekolah yang mengambil asas sains komputer ni kena maklumlah perkara ni, ya. Okey. Okey, ini data keseluruhan, ya, bagi pencapaian TP murid TP1 hingga TP6 bagi daerah Kelang, ya. Okey, yang ramai masih di tahap TP3 sahaja, yang mungkin boleh kita bantu untuk kita naikkan kepada TP4, 5 dan seterusnya TP6. Ya, kita push lagi murid-murid ni, ya. Okey, kita lihat. Okey, tadi kita tengok subjek fokus, saya pilih subjek fokus tadi, RBT. Kalau kita lihat analisa data yang saya bentangkan tadi, di antara seluruh subjek yang saya bentangkan tadi, RBT merupakan peratusan calon, peratusan murid, ya, yang mencapai TP1 dan TP2 ramai. Ya, sangat ramai. Kalau saya buat analisa mengikut sekolah, daripada jumlah sekolah 37 di daerah Kelang, ya, yang TP1 dan TP2 0 hingga 10% ni ada 19 buah sekolah. Ya, kemudian yang lebih daripada 10%, ya, ada yang 19.5%, ya, ada 11 buah sekolah. 20 hingga 30%, maknanya 20 lebih peratus ni tak ada sekolah yang capai TP1, TP2 sebanyak ni. Ada 6 buah sekolah yang TP1 dan TP2-nya, ya, melebihi 30%, 30 hingga 40% ni. Ya, jadi kalau cikgu bandingkan dengan jumlah murid yang mengambil yang mempelajari subjek ni, okey, cikgu cuba lihat, ya, peratusan tersebut dan tengok seramai mana. Ya, cikgu sebenarnya rakan-rakan JKMP kena tahu data-data ni semua, ya, kena ambil berat sebab ini merupakan, ya, subjek walaupun tak ada TP3, kita semua mesti maklum tak ada TP3. PT3 pentaksiran tingkatan 3, tetapi PBD ni merupakan salah satu, ya, instrumen yang sangat penting yang akan diambil kira bagi kemasukan murid ke tingkatan 4 nanti, kan. Jadi untuk masuk ke subjek STEM tu, RBT adalah salah satu subjek yang diambil kira. Jadi kena pastikan, ya, cikgu-cikgu ni menjalankan PBD ni dengan penuh
integriti ya, jangan main letakkan TP. Jika murid tidak masuk terus kosong. Tak ada capaian TP. Sebenarnya ada juga sesi bersemuka yang lepas dan kita berbeza ya. Kita berbeza dengan subjek bahasa sebenarnya. Ya, kalau ikutkan kita seperti kalau TVET ni kalau ikutkan mata pelajaran yang ada tu standard prestasi yang dinilai berdasarkan standard pembelajaran tu okey lebih kurang hampir sama je. Yang TP1 menyatakan maksud kan. Jadi cikgu-cikgu kena kreatif lah ya, macam mana nak mentaksir murid-murid ni. Jangan sampai hanya ramai sangat yang capai TP1 dan TP2. Ni kena ada integriti lah cikgu ya. Kita tak nak nanti data yang kita beri akhirnya akan menyukarkan nanti guru-guru yang di tingkatan 4 nanti ya, apa kemasukan mereka ke paket-paket STEM yang ada ya. Puan Hana, boleh saya tahu yang capaian TP1, TP2 yang melebihi 50% tu ada satu sekolah ya? Ya, ada satu sekolah. May I know which school is that? Okey, ni sekolah. Saya tak tunjukkan data lah ya, saya sebut je ke macam mana? Boleh lah. Okey, ni kita nak minta apa ni lah kot lah kan, apa isunya yang sehingga TP1 dan TP2 tu ramai. Kita boleh bantu kan. Okey. Sebenarnya saya dah gerak dah. Saya dapatkan juga isu intervensinya. Okey. Jadi mungkin kita boleh sharekan dan mungkin nanti kita komen sikit lah. Okey. Sebenarnya lebih 50% ni tingkatan 1 je lebih kurang 68%. Yang capai TP1, TP2. Bila ini adalah secara purata. 58% kalau tak silap saya purata untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Begitu juga yang 6 sekolah ni pun kena ambil perhatian lah. Termasuklah sekolah-sekolah yang ada capaian TP1, TP2 ni. Kalau pihak jabatan turun yang lepaslah pengalaman dia kena ada justifikasinya kenapa sebab kalau mata pelajaran RBT ni kebanyakannya kalau kita ikut standard pembelajaran dan standard prestasinya murid tersebut sebenarnya boleh dibantu cuma mungkin sekarang isunya PDPR, jadi cikgu kena kreatif lah sebenarnya Okey, saya sambung dulu dengan yang lain boleh? Slide yang lain. Okey ini saya kongsikan terima kasihlah kepada akan guru yang telah menyediakan isu dan intervensi ni contoh isu dan intervensi. Tapi kalau saya lihat di sini isu ni sebenarnya justifikasi justifikasi kepada murid yang mencapai TP1 dan TP2 tu segelintir murid langsung tidak mengikuti PDPR. Okey, ini justifikasinya. Okey, respon murid terlihat Okey, saya sebutkan satu-satu dulu Okey, bilangan 1 ni segelintir murid langsung tidak mengikuti PDPR. Pembelajaran bersemuka untuk 2021 hanya sekejap. Kita semua maklum semua sekolah mengalami, semua orang mengalami situasi yang sama Okey, intervensinya guru mata pelajaran menghubungi ibu bapa murid atau murid untuk bertanyakan keberadaan dan memujuk untuk menyertai PDPR. Ini satu usaha yang sangat bagus. Mungkin boleh berkolaborasi dengan UBK kan. Okey, seterusnya yang kedua, respon murid terhad PDPR, tak join Google Meet. Tak respon tugasan diberi secara offline dan susah untuk menilai murid. Intervensinya meminta pertolongan dari UBK. Ini sama macam yang sebenarnya yang di atas tadi saya cadangkan lah respon kepada pembelajaran yang diberi oleh guru ni minta pertolongan UBK. Bilangan yang ketiga, projek tingkatan 3 kebanyakan murid tak sertai penerangan dan panduan guru semasa Google Meet dan juga secara offline di Telegram. Inisiatif daripada guru intervensinya inisiatif daripada guru RBT dengan menyediakan rakaman video daripada guru tersebut tentang langkah satu persatu cara pengasihan produk dan video tersebut dimuat naik ke YouTube. Okey, yang ni saya komen sikit lah cikgu, boleh nak naikkan paparan YouTube ni boleh, tapi adakah dia fokus kepada satu produk? Jadi sebenarnya yang ni kita kena share dah dengan murid-murid kita kena beri alternatif cikgu. Ni pengalaman saya
Kadang-kadang budak sekarang dia kata okey tak boleh beli barang secara online dan sebagainya, ibu bapa tak beri. Tapi bila dia menyatakan tentang produk yang tak dihasilkan, kita boleh beri cadangan alternatif ya. Cadangan alternatif kepada murid tersebut bagaimana untuk dia menukar ya bahan tersebut. Sebab murid-murid ni dia perlukan bimbingan kita cikgu. Ya, cikgu pun sendiri kena kreatif dan faham tentang tajuk-tajuk yang murid belajar sewaktu tingkatan 1 dan tingkatan 2 bagi memberi alternatif ya kepada penghasilan produk tersebut ya. Okey, seterusnya yang keempat yang di-sharekan di sini, murid yang tidak menyiapkan produk juga tidak mula membuat dokumentasi projek kerana duit elemen ini dinilai dalam PBD juga. Okey, sebenarnya untuk yang penghasilan produk ni dan dokumentasi ini berada di TP 6 cikgu. Ya, bila kita tak ada PT3, so maksudnya kerja projek KSSM tu tiada. So kalau rujuk portal BPK ya, template pelaporan PBD yang 2 kolom yang di bahagian hujung tu bagi penghasilan produk dan juga dokumentasi tu, yang tu dah ditiadakan ya. Dah ditiadakan, so tinggal merujuk kepada 3 bab sahaja. So kalau untuk penghasilan produk dan dokumentasi, ini adalah TP 6. Jadi mana yang TP 1, TP 2, TP 3, TP 4 tu semua ya. Jadi maksudnya kena lihat semula cikgu, bantu ya rakan-rakan guru yang di sekolah yang mengajar subjek ni, cuba beri mereka panduan ya. Okey. Rujuk ya, sebenarnya kena rujuk portal BPK tu, tengok kat mana dia punya tahap penguasaan secara umum dinilai dan juga tahap penguasaan secara keseluruhan yang mana dia melibatkan professional judgement kita ya. Okey, ini antara intervensi yang di-sharekan oleh satu sekolah di daerah Kelang. Okey, terima kasihlah kepada penyedia-penyedia slide untuk yang cadangan ya, intervensi dan juga justifikasi tadi ya. Okey, yang ni dia membuat modul ya. Dia sediakan modul. Tapi adakah modul ni diambil ya? Okey, adakah modul ni diambil ya? Di sekolah ataupun penyerahannya, adakah pelajar terima? Adakah pelajar memulangkan semula modul tersebut? Bagaimana cikgu menilai modul tersebut? So semua ni kena ambil kira cikgu. Okey, ni yang ketiga, bagus idea-idea ni lah ya, penekanan pada PDPR. Okey, ni seindaksi ni, ini dalam PDPR ya. Tapi bagaimana kita menggunakan ya aplikasi-aplikasi yang cikgu cadangkan ni bagi membantu murid mencapai TP dia. Itu yang penting ya. Saya tahu cikgu mahir gunakan Quizizz, Wordwall, Padlet, Whiteboard dan lain-lain ni. Tapi bagaimana ya cikgu membantu murid tersebut mencapai TP-nya. Itu yang paling penting. Kan? Sebab banyak ya yang dikongsikan ya. Kalau kita Google banyak ya yang dikongsikan oleh sekolah-sekolah lain ya. Kalau pengalaman saya, untuk saya kelas yang belakang tu saya buat capaian TP 1, 2, 3 tu kita rujuk balik di SKP, tengok standard prestasi, kaitkan. Saya rasa saya dah bantu sekolah-sekolah negeri Selangor ni untuk mengaitkan SP dan TP. Ya, standard pembelajaran dan juga kaitkan dengan standard prestasi yang dikendaki dan capaian TP mana yang tu saya dah bantu, saya dah selaraskan untuk satu negeri Selangor dah untuk subjek RBT ni. Ya, saya rasa cikgu sepatutnya dah mahir tentang perkara tersebut dan kadang-kadang kita hanya kita sebenarnya yang tahu macam mana kita nak bantu murid kita. Okey, kelas mana yang sebenarnya capaian TP dia sangat rendah, pemahaman dia sangat rendah terhadap subjek ni. Jadi bagaimana untuk kita nak buat soalan tu, ayat tu seringkas mana? Ya, antara yang paling mudah Google Form. Kadang-kadang kita buat 3 soalan je cikgu. Kalau panjang-panjang memang mereka malas nak jawab. Kalau 3 soalan tu dah meliputi TP 1, TP 2, TP 3, ya, itu sebagai evidence, okey, yang cikgu mudah nak tunjukkan balik share dekat dalam grup, saya rasa
InsyaAllah cikgu boleh bantu ya murid-murid tersebut untuk capai TP1 hingga TP3. TP4 dan TP5 itu cikgu motivate lagi bagi yang sebab semuanya adalah berdasarkan fakta ya. Kalau TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 semuanya berdasarkan fakta ya. Dan juga adalah ya beberapa tajuk yang melibatkan penghasilan lakaran ya. Okey. Dan yang dari segi ini semua sebenarnya yang kita jalankan lah learning walk pentadbir ni secara umum ya. Yang penting kita fokus bagaimana nak mengatasi masalah tadi yang kita telah justify tu, intervensi apa yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah tadi ya. Okey, ini maklum balas nanti yang akan saya perlukan. Tersalah je ni intervensi ya. Yang pertama strategi macam yang Puan Azura tadi sebut, apa yang untuk setiap subjek ada strateginya tersendiri kan. Kemudian justifikasi ni dibuat berdasarkan data. Okey, cikgu collect data, cikgu pun dah ada data daripada data PPD sekolah kan. Kemudian apa isunya? Ya, daripada justifikasi tadi daripada justifikasi tadi cikgu buat intervensinya. Intervensinya apa, kemudian apa isunya? Isu dari segi mungkin pelaksanaan guru ya. Itu semua dikira sebagai isu yang mungkin timbul. Justifikasi ni tadi kepada murid. Kenapa murid tak masuk? Adakah murid tersebut kalau dia tidak masuk langsung Google Meet, adakah kita personal hantar dekat dia contoh ya. Link yang simple tadi, question tadi. Itu antara usaha lah yang mungkin kita boleh kongsi dan kita usahakan di situ. Saya rasa itu saja daripada saya tentang perangai PPD. Mungkin ada apa-apa yang cikgu nak suarakan ataupun nak share dengan saya. Saya stop presenting dulu. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ini sahaja. Okey, terima kasih Puan Fauziana. Perbentangan yang bagi saya dah merangkumi keperluan kita, termasuk tadi dikongsikan saya rasa 2 slide daripada sekolah, betul ya? Ya. 2 slide. Dari 2 slide daripada sekolah yang untuk paparan semua. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat tahun lepas saya buat DP, saya rasa saya tak sempat buat DP PVD ni rasanya tahun lepas. Yang ada DP SPM aja. Kalau DP SPM tahun lepas kita ada minta sekolah tersebut bentangkan, tapi kita ambil pendekatan yang berbeza pada tahun ini. Yang mana kita sendiri membentangkan slide tersebut. Saya rasa itu lebih menjimatkan masa kita dan flow dia lebih nampak lebih kemas macam tu. Bagaimana tersebut. Anak-anak ini tadi. Okey ke? Boleh dengar ke suara saya? Okey ke? Cuba respon sikit, boleh dengar ke? Double voice ya? Sekejap Okey tak? Okey. Mal, okey Mal? Okey. Clear. Okey boleh ya? Okey. Ni kali kelima dah putus dah ni, dah suspend dah ni. Kat luar pun dah macam nak hujan dah. Dia biasa memang akan faktor-faktor itu akan menjadi inilah. Dalam minggu ni memang 2-3 kali dah bila meet asyik terputus saja. Jadi saya ingat tak buang masa lagi lah. Saya pun tak nak komen banyak-banyak. Cikgu Siti Nazrah ada nak cakap apa-apa? Ada tak ada? Okey. 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 Terima kasih Cikgu Siti Nazrah. Tak apa, boleh. Okey. Kalau ada apa-apa boleh suarakan, tak ada masalah. Jadi saya persilakanlah sebelum kita pergi hal-hal lain, saya rasa kita pergi dulu terus maklum balas, terus senang. Baru kita akan buka pada hal lain. Boleh macam tu ya? Okey, jadi saya persilakanlah untuk Cik Muhammad Kamal beri sedikit ringkasan maklum balas yang untuk kedua-dua dialog yang kita buat pada hari ini, yang mohon penglibatan daripada semua sekolah-sekolah JKMP di sekolah yang ada untuk buat respon. Terima kasih. Silakan Cik Kamal. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada petang ini, Encik Muhammad Hafizuddin. Baik, Alhamdulillah kita dah hampir sampai ke penghujung sesi tuan-tuan dan puan-puan.
Jadi kita pun telah melihat pembentangan dialog prestasi SPM dan juga dialog prestasi PBD daerah Kelang, unit TVET daerah Kelang. Kita lihat ada yang meningkat, ada yang menurun, ada yang statik, dia tak naik tak turun. Saya ucapkan tahniah kepada yang meningkat dan jangan berputus asa bagi yang menurun. InsyaAllah kita akan sama-sama tingkatkan lagi prestasi kita daripada masa ke semasa lah. Oleh yang demikian tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan agar dapat menjawab maklum balas, di mana maklum balas ini amat penting bagi kita mengisi data PSO di unit TVET dan TMK sektor pembelajaran di PPD Kelang lah. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan agar dapat menghantar maklum balas dalam tempoh 7 hari. Boleh ke 7 hari? Seminggu lah lebih kurang. Kalau hari ini 20 bermaksud selewat-lewatnya sebelum 27 hari bulan Ogos. Di mana maklum balas ini tuan-tuan dan puan-puan boleh isi di dalam link Google Form yang telah saya kongsikan di ruangan chat, dan saya akan kongsikan juga nanti di dalam grup WhatsApp supaya rakan-rakan kita yang mungkin tidak dapat hadir pada petang ini untuk dapat sama-sama mengisi maklum balas. Dan cikgu-cikgu boleh upload maklum balas yang terdiri daripada strategi, justifikasi, intervensi dan isu-isu yang berkaitan lah yang cikgu-cikgu rangkakan untuk sekolah cikgu-cikgu, dan minta upload di dalam Google Form tersebut. Dan pastikan juga cikgu-cikgu mengisi segala maklumat yang berkaitan lah. So ada apa-apa soalan tak tentang maklum balas? Tak ada Okey, so kalau tidak ada, mungkin semua dah sabar nak cabutan bertuah. Saya dengar cabutan bertuah petang ni kan? Okey, saya serahkan baliklah kepada moderator kita, Encik Muhammad Hafiz. Silakan Encik Muhammad Hafiz. Okey, terima kasih Cik Kamal, terima kasih sangat. Okey, alhamdulillah. Jadi maksudnya maklum balas tadi kena buat dalam bentuk PowerPoint, betul ke? Ke nak macam mana, apa jua kaedah? Apa jua kaedah pun boleh. Apa jua kaedah maksudnya tak semestinya PowerPoint lah. Yang mana yang mudah lah bagi cikgu-cikgu. Kita nak kumpulkan, nak tengok je kan. Jadi apa jua pun, kalau contoh guna PowerPoint pun jangan macam mana? Saya nak cadangkan. Ada cadangan tu? Boleh tak kita, saya cadangkan kita jangan buat PowerPoint lah. Kita buat dalam bentuk dokumen ataupun Excel. So Google kita Sheet, mudah untuk kita ni, yes. Nah, boleh maksudnya dokumen dokumen tu maksudnya Google Excel Sheet pun boleh. Google Sheet, okey. Dikongsikan supaya boleh cikgu-cikgu? Boleh ke yang lain? Saya tengok ada yang kata boleh ni. Mungkin kalau 3-4 orang kata boleh, bolehlah tu rasanya. Boleh ke yang lain? Kalau boleh respon pada ruangan chat, kalau boleh kita teruskan dengan kaedah itu. Sebab data tu nanti mudah untuk kita analisa kan. Sebab data berbicara kan, betul tak? Ya betul. InsyaAllah boleh, alhamdulillah. Okey, terima kasih Cikgu Zalina, Cikgu Nazrah. Terima kasih. Okey, jadi maksudnya yang lain tu insyaAllah boleh lah. Kalau tak boleh nanti boleh kontak. Puan Fauziana ada. Kalau dulu saya seorang, kadang-kadang tak menang tangan. Layan SPDPR je pun dah tak boleh, dah tak sempat nak menjawab dah kadang-kadang. Jadi insyaAllah kali ni ada Siti Nazura ada, Fauziana ada, Muhammad Kamal ada. InsyaAllah boleh kontak antara kami ni jika nak penjelasan apa semua untuk bantu dalam tempoh 7 hari ini untuk kita selesaikan tugas-tugas tadi. Jadi saya rasa kalau tiada apa-apa lagi, alhamdulillah masing-masing respon boleh. Okey, terima kasih. Kalau tak ada apa-apa lagi, boleh saya tanya? Boleh silakan. Tanya tak? Cikgu silakan. Tadi yang cakap Google Sheet tu bermaksud Encik Kamal akan sediakan Google Sheet share dengan kita atau macam mana? Because Google Sheet mesti satu saja nanti kita isi kan? Takkan kita semua orang sediakan Google Sheet sendiri. Kita guna macam Excel. Mana? Kita guna Excel puan. Guna Excel.
So Excel bermaksud bukan Google Sheet. Apa? Bukan. Jika Google Sheet, Kita guna Excel. So nak Google Sheet ke nak Excel? Nak pasti Excel. Excel lah boleh ya. Excel So kita hantar Excel lah, bukan Google Sheet Bukan Excel. Okey. Betul lah Cik Kamal ya. Jadi maksudnya nanti rasanya boleh lihat pada ruangan chat pun ada link untuk Google Form tersebut dan ada ruangan boleh upload dokumen. Maksudnya kalau merujuk pada yang tadi, betul lah saya setuju dengan Cik Guli tadi. Dia maksudnya kalau untuk Google Sheet kita akan provide, kita sediakan, dia orang akan isi kan. Jadi sekarang ni cuma buat pada Excel dan upload pada Google Form itu tadi. Boleh ya? Saya yakin boleh lah tu, insyaAllah. Kalau tak boleh nanti bolehlah rujuk balik pada kami semua ada dalam grup tu. Kalau saya tak sempat baca WhatsApp tersebut, yang lain boleh baca. Excel. Okay, ada yang jawab Excel. Ya betul Excel. Okey. Saya rasa jika tiada apa-apa, saya di ruangan ini yang terakhir ini saya nak lagi sekali mengucapkan terima kasih pada jawatankuasa TVET yang ada, yang memang bertungkus lumus menjayakan DP kita pada hari ini. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi pada lain-lain waktu. Yang kalau yang terdekat ni kita akan ada CPD sebenarnya. Memang dah pastilah tak boleh buat di luar, maksudnya kita akan buat di atas talian juga rasanya. Memang tidak ada pilihan. Kalau ikut perancangannya tak tahulah kalau kita boleh lewatkan ke, tapi rasanya tak apa, kita akan teruskan dulu dengan yang ada. Jadi saya serahkan kembali pada pengacara majlis. Okay, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Hafizuddin, Puan Nazura, Puan Fauziana dan Encik Muhammad Kamal atas perkongsian ilmu itu tadi. Semoga daerah Kelang khususnya bidang teknik vokasional memacu kecemerlangan pada tahun ini. Kemuncak majlis pada hari ini akan diteruskan dengan acara cabutan bertuah. Majlis menjemput Puan Siti Nazrah binti Mahpul untuk mengendalikan acara tersebut. Dipersilakan. Okey, maaf cikgu, maaf tuan-puan. Saya lupa buka mic. Penuh dah bercakap tadi. Cakap sorang-sorang lagi nampaknya hari ni. Sebab malam tadi terjadi juga kes macam ni. Minta maaf ya. Saya nak tanya juga kenapa senyap ni. Minta maaf sangat. Okey, nampak tak roll tu? Roda-roda saya tu. Nampak Nazrah. Alright. Nampak. Okey, tibalah masanya kita ke acara kemuncak iaitu acara cabutan bertuah. Okey, sebelum tu untuk pengetahuan para hadirin dan cikgu-cikgu, cabutan bertuah ini disumbangkan oleh seorang yang tidak mahu dikenali.
Walaupun kita doakan semoga beliau dilimpahi rahmat dan doa semoga diluaskan rezeki supaya dia boleh sumbang lagi banyak lagi lepas ni ya. Okey, peraturan dia kita akan mengadakan 4 kali cabutan sahaja. Maksudnya ada 4 pusingan, 4 orang sahaja. Dah namanya cabutan bertuah kan. Okey, setiap cabutan adalah bernilai RM RM50 sahaja. Banyak tu ya cikgu-cikgu. Boleh beli lauk seminggu. Boleh belanja di Shopee 99 nanti. Ya betul. Pergi Rosita. Syamila. Okey, saya akan putarkan roda bertuah ni dan sekiranya nama tuan-puan atau cikgu bertuah, maka Puan Aida akan mengambil detail nombor akaun cikgu tersebut untuk kita buatkan pindahan wang. Okey, semua dah bersedia. Panjatkan doa banyak. Kita ada 40 orang ni, nak pilih 4 saja ni. Okey, ready. Okay, set, go. Ya, tahniah Cikgu Jamaliah binti Laham. Okey, boleh RM50 ni. Boleh beli tudung Fareha macam-macam tudung boleh beli. InsyaAllah tahniah Cikgu Jamaliah. Okey, masih boleh panjatkan lagi doa untuk pusingan yang kedua. Okey, tahniah Cikgu Rusia binti Abdullah. Tahniah RM50 banyak tu RM50. Boleh beli top up anak musim-musim PDPR ni. Okey, tahniah cikgu. Harap-harap nama saya lah pula naik ya. Okey, pusingan yang ketiga. Tahniah Cikgu Nabila binti Muhammad Halil. Boleh minta belanja ni. Dah dekat-dekat dengan nama Cik Hafiz dah tu. Sebelah-sebelah dia. Ni boleh beli tudung kekabu ni. Tahniah. Okey, pusingan yang terakhir. Masih boleh doa lagi. Kalau tak dapat. Ya, tahniah Cikgu Nagamal. Sikit lagi dah nak berhenti nama saya. Tak apalah, tak betul lah. Thank you. Ada rezeki. Tahniah. RM50. Tahniah kepada pemenang. Yes, okey. Okey, tahniah kepada cikgu yang menang yang bertuah dan namanya pun bertuah. Yang tak bertuah yang nama tak naik tu bukanlah tak bertuah. Bukanlah kita tak bertuah. Mungkin hari ni kita tak bertuah kan. Mungkin hari esok lusa kita bertuah. Okey, sebelum berakhirnya saya nak minta mohon ampun dan maaf mungkin tak formal pula kan. Tadi kita formal serius je kan. Sekali tak formal pula. Jadi saya minta ampun maaf. Okey, saya pulangkan semula majlis kepada Puan Syamilah. Terima kasih. Terima kasih Puan Siti Nazrah binti Mahful atas acara cabutan bertuah itu tadi. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Alright. Pohon gorangan, tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan-puan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Dari Kelang ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah DP hari ini, di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sebelum kita live, mohon kawan-kawan buka kamera. Kita ambil gambar bersama-sama ya. Okay. Yang ambil gambar nanti bagi tahu ya.
sekejap. Okey, Cikgu Nagamal ke? Ambil ke? Ya. Okey. Okey. Okey, dah semua dah masuk ke? Lah, Aida tak buka kamera. Adjust, Cikgu Muhammad Zulkifli kena adjust sikit. Okey, nampak. Handsome. Okey, lagi. Cikgu Khalija tak on kamera? Ya, Cikgu Rusia. Puan Yi Lai. Maaf ya, tiba-tiba tak boleh nak on kamera pula. Sekejap ya, saya try. Ada juga, minta jugalah ada yang buat backup ada jugalah yang ambil print screen Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Candid nak tak? Candid. Candid. Freestyle. Freestyle please, semua freestyle. Freestyle. Okay, 1, 2, 3. Okay, done. Okay, manja. Kamu manja pula last. Tak reti kamu manja. Macam ni. Macam tu. Manja tak? 1, 2, 3. Okay, done. Okay. Saya Cikgu Nagamal tak dapat nak manja. Dia ambil gambar. Tak apa, dia dah puas tadi. Okey, boleh nak cakap sikit? Boleh nak cakap sikit tak Hassan? Hassan? Silakan. Presiden. Boleh cakap. Okey, kejap ya. Syamila, tak sangka suara you sedap. Syamila lunak merdu. Betul. Ya, betul. Andailah pantun tu. Ya. Memang orang baju orange ke warna orange memang macam tu. Okey, tentang uniform. Sebenarnya bulan 6 hari tu dah sampai. Saya dah maklumkan dekat jawatan kuasa. Cuma kita ada kekangan untuk mengagihkan uniform tersebut. Betul tak? So saya dah bincang dengan Nazrah. Saya akan serah pada Nazrah. Betul Nazrah? Sebab pigeonhole pun dekat PPD sebenarnya dia berkunci, dia tutup. Lagipun susah nak ambil kan. So nanti saya akan serah pada Nazrah ya. Saya dah bincang dengan dia. Okey Nazrah? Okey Kak. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Encik Alfi, rakan-rakan SIC Plus, rakan-rakan JKMP. Terima kasih. Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Tanya Hassan. Terima kasih semua. Alright, thank you. Tanya yang menang. Terima kasih semua. Ina. Ya. Nazrah, sejarah bulang. Sabar. Aku legang. Nazrah jangan. Nazrah, jadi. Kenapa kau cakap sorang-sorang?